Keganjilan bentuk fizikal kuda laut menjadikannya rebutan bagi industri ikan hiasan dan perubatan tradisional Cina. Kini, kuda laut berhadapan dengan risiko kepupusan. Di Akuarium Tunku Abdul Rahman, program pembiakan kuda laut dijalankan sepanjang tahun. Pasukan penyelidikan yang diketuai oleh Saufi telah berjaya mengatasi masalah-masalah berkaitan pembiakan dan pembesaran kuda laut ketika berada dalam tempoh 3 bulan yang kritikal. Kajian kuda laut di Akuatar kita telah mulakan sejak tahun 2013 dengan satu spesies pertama iaitu Hippocampus kuda ataupun kuda laut rintik. Dan selepas itu kita membuat kajian kedua ke atas kuda laut yang kita kenali sebagai Hippocampus barberi pada tahun 2015 ataupun kuda laut coreng. Dan pada tahun ini 2017 kita menjalankan kajian ke atas kuda laut spesies Hippocampus abdominalis ataupun Big Belly Seahorse. Big Belly Seahorse adalah spesies kuda laut yang mendiami perairan Australia. Sehingga kini, lebih dari 3 generasi kuda laut dari spesies Big Belly Seahorse telah berjaya dibiakkan. Kini, Big Belly Seahorse ditempatkan di ruang pameran Akuarium Tunku Abdul Rahman. Akuarium ini mempunyai 25 tangki pameran yang mengandungi spesies-spesies ikan-ikan marin dan ikan air tawar. Ia merupakan pusat pameran akuatik yang paling lama di Malaysia, dibuka buat pertama kali pada tahun 1968. Kuda laut termasuk dalam jenis ikan iaitu yang bernafas menggunakan insang. Ukuran kuda laut adalah sekitar 4 sehingga 30 cm. Kuda laut boleh berubah warna dengan menyerupai kawasan persekitaran. Kuda laut juga mempunyai mata yang sangat unik. Ia boleh melihat 2 benda yang berbeza pada waktu yang sama. Kuda laut sekarang ini mengalami ancaman dan kepupusan disebabkan oleh permintaan yang banyak dan tinggi, terutamanya untuk tujuan perubatan tradisional masyarakat Cina atau lebih dikenali sebagai TCM. Jadi, kuda laut juga sekarang telah disenaraikan di dalam Appendix 2 di bawah CITES. Masyarakat Cina mempercayai kuda laut mempunyai khasiat yang tinggi dalam perubatan. Walaupun tiada bukti-bukti saintifik yang mengesahkan tanggapan ini, kuda laut mendapat permintaan yang tinggi, terutama untuk meningkatkan tenaga lelaki. Penangkapan yang tidak terkawal menyumbang kepada kepupusan kuda laut di habitat semula jadi. Berdasarkan rekod, hanya terdapat 3 perairan yang dihuni oleh kuda laut di Malaysia, iaitu Johor, Port Dickson dan Sabah. Abu Bakar, Fadzillah dan Rosmaria melakukan rutin pemeriksaan habitat kuda laut. Perjalanan ke Sungai Pulai mengambil masa lebih kurang 20 minit. Rosmaria adalah di antara pegawai penyelidik terawal melakukan kajian pembiakan kuda laut di dalam tangki. Di FRI Gelang Patah, kami pernah menjalankan satu kajian pembiakan dan ternakan kuda laut di dalam tangki. Dan kita juga telah berjaya menghasilkan anak kuda laut sehingga berumur 7 bulan. Iaitu apabila sampai satu tahap umur di mana kuda laut tersebut kita boleh bezakan sama ada ianya adalah kuda laut betina ataupun jantan.
Pusat Penyelidikan Perikanan Gelang Patah Johor melakukan kajian akuakultur marin yang berterusan bagi skala komersial. Bila dah masukkan ni? Lebih kurang awal bulan 10. Hasil kajian-kajian tersebut dikongsi bersama penternak dan pengusaha kolam dan sangkar komersial. Penyelidikan terhadap kuda laut telah berakhir di sini dan fokus diberikan kepada kajian penghasilan hasil tuaian udang harimau berskala besar. Di bawah rancangan Malaysia ke-11, terdapat 6 projek penyelidikan yang sedang kita jalankan di FRI Gelang Patah. Tetapi kita lebih fokus kepada pembangunan induk udang laut dan juga dari segi teknologi baru yang boleh meningkatkan hasil tuaian yang tinggi. Kuda laut sangat sensitif terhadap kualiti air. Ia tidak boleh berenang dengan cepat menjauhi kawasan yang tercemar. Kebiasaannya kuda laut akan mati dan tenggelam di lantai lautan. Habitat kuda laut di Sungai Pulai terhimpit di tengah-tengah kepesatan ekonomi selatan Johor. Ia terletak bersebelahan Forest City dan pelabuhan Tanjung Pelepas. Habitatnya hanya terhad di kawasan seluas 2 atau 3 padang bola sahaja di satu-satu perairan. Di sini, kuda laut hanya hidup di kawasan yang ditumbuhi rumpai laut. Secara umumnya di Malaysia ada 2 kawasan yang sesuai untuk kehidupan kuda laut, iaitu salah satunya ialah di terumbu karang dan kalau di Sungai Pulai ini di kawasan rumput laut lah ataupun seagrass. Berbeza daripada situasi di Sungai Pulai, kuda laut hidup secara semula jadi di kawasan terumbu karang di perairan Port Dickson dan Sabah. Rumpai dan karang-karang lembut di kawasan terumbu menyediakan habitat yang serba lengkap untuk kemandirian kuda laut. Sumber makanan yang cukup dan perlindungan dari spesies pemangsa membolehkan populasi kuda laut di kawasan terumbu karang meningkat dari masa ke semasa. Pergerakan arus yang perlahan di kawasan tersebut juga dapat mengelakkan kuda laut dari dihanyutkan arus. Maklum balas yang diterima daripada nelayan sukar untuk melihat kelibat kuda laut di muara Sungai Pulai walaupun seharian mereka memukat di kawasan tersebut. Perbincangan Fadzila, Abu Bakar dan Rosmaria berkisar kepada survival kuda laut. Mereka tidak dapat membuat kajian sampel kerana paras air masih tinggi walaupun laut telah surut sepenuhnya. Sebagai langkah pemeliharaan bagi kuda laut, Jabatan Perikanan menjalankan kajian pembiakan di dalam tangki bagi tujuan komersial. Usaha Jabatan Perikanan Malaysia mempelopori kaedah penternakan kuda laut secara komersial di dalam tangki akan dapat mengurangkan tekanan terhadap populasi kuda laut di habitat asal. Penggiat industri ini tidak perlu lagi mencari dan menangkap kuda laut di perairan terbuka. Penjagaan kuda laut tidak sesukar mana. Dengan teknik yang betul, kuda laut boleh diternak dan dikomersilkan bagi tujuan perubatan tradisional dan industri ikan hiasan. Penjagaan kualiti air dan makanan yang cukup
mempercepatkan pembesaran kuda laut dan mengurangkan risiko kematian. Buat masa ini, majoriti pengusaha industri ikan hiasan bergantung sepenuhnya kepada pembekal kuda laut yang menangkapnya di habitat semula jadi, kerana tidak ramai pembekal hidupan marin yang mempelopori ternakan kuda laut di dalam tangki. Selain udang, Artemia adalah diet utama bagi anak-anak kuda laut. Bagi mengurangkan kos penternakan kuda laut secara komersil, Artemia perlu diberi makanan secukupnya. Kompleks Pusat Penyelidikan Perikanan Batu Maung yang bersebelahan Akuarium Tunku Abdul Rahman turut dilengkapi makmal biotoksin. Selain menyelesaikan kemelut yang melibatkan kualiti air di seluruh Malaysia, makmal ini turut menghasilkan nanochloropsis. Green algae nanochloropsis merupakan makanan hidup untuk larvae ikan dan juga Artemia. So dalam kajian di FRI, kita menyediakan sendiri makanan hidup untuk larvae kuda laut. Kesukaran penternakan kuda laut adalah ketika larva-larva kuda laut dilahirkan. Di peringkat larva, risiko kematian amat tinggi. Diet larva kuda laut yang sangat kecil hanyalah alga hijau yang bersifat nano. Partikel-partikel alga hijau hanya boleh dilihat dengan menggunakan mikroskop. Selain larva kuda laut, alga hijau juga adalah diet utama bagi Artemia, makanan anak-anak kuda laut selepas peringkat larva. Kuda laut tidak boleh bermigrasi jauh dari tempat asalnya. Kuda laut bergerak naik dan turun di dalam air dengan cara mengubah isi udara di dalam kantung renangnya. Sekiranya kantung udara kuda laut tidak berfungsi, ia akan terus tenggelam di dasaran dan peluangnya untuk terus hidup adalah sangat tipis. Kajian yang kita jalankan di sini adalah melibatkan proses untuk kita melihat sejauh mana spesies ini boleh tahan dibiarkan di dalam nursery, maksudnya dalam kurungan. Dan untuk tujuan itu kita mengambil data daripada segi growth rate, tumbesarannya dan juga kadar kemandiriannya, itu survival rate-nya. So far bagi ketiga-tiga spesies ini, apa yang boleh kita katakan bahawa survival rate-nya adalah melebihi 50%. Anatomi kuda laut sangat unik sekiranya diperhatikan dari jarak dekat. Rupanya seperti kuda. Hanya kulit halus yang meliputi keseluruhan badan kuda laut yang tidak bersisik. Struktur badannya jauh berbeza dari ikan. Anak-anak kuda laut diberi makan Artemia 3 kali sehari. Artemia adalah hidupan seni yang menyerupai udang.
Selain aktif dalam penyelidikan kuda laut, Akuarium Tunku Abdul Rahman turut dibuka kepada orang ramai bagi tujuan pendidikan. Kelah biru yang hanya terdapat di rangkaian Sungai Endau Rompin turut dipamerkan. Akuarium Tunku Abdul Rahman adalah destinasi yang popular untuk lawatan sekolah-sekolah di utara Malaysia khususnya. Di sini, pengunjung boleh menyaksikan berbagai spesies ikan air tawar dan hidupan marin yang dibawa dari seluruh Malaysia. Kebanyakan spesies yang dipamerkan di Akuarium Tunku Abdul Rahman jarang dipamerkan di tempat lain. Salah satu tarikan utamanya adalah kuda laut sendiri. Di antara keistimewaan kuda laut ialah induk jantan kuda laut yang akan mengandung dan melahirkan anak. Kuda laut jantan mempunyai kantong benih yang digunakan untuk menyimpan telur yang diberikan oleh kuda laut betina. Kuda laut jantan juga bersaiz lebih besar dari betina. Kebiasaannya, kuda laut jantan akan melenggok-lenggokkan badannya pada waktu awal pagi untuk menarik perhatian kuda laut betina. Perlakuan ini seolah-olah satu tarian bagi pasangan kuda laut. Untuk kuda laut spesies Hippocampus kuda, kita telah berjaya mencapai generasi kedua. Bagi spesies Hippocampus barberi, kita sehingga kini telah mencapai ke generasi kelima. Tetapi kejayaan kita yang terbesar sekarang ini adalah bagi spesies Hippocampus abdominalis, di mana ini merupakan spesies kuda laut luar negara yang kita dapatkan daripada Australia, dan ini merupakan jurung kadinya spesies ini kita dapat ternak dan kita dapat menghasilkan generasi F3. Kemandirian Big Belly Seahorse tidak sama seperti spesies-spesies kuda laut tempatan. Di Australia, Big Belly Seahorse hidup di perairan yang dingin. Kemampuan dan kepakaran pasukan penyelidikan yang diketuai oleh Saufi terserlah kerana berjaya menyesuaikan pembiakan spesies ini dengan persekitaran di Malaysia. Pusat Ikan Hiasan Port Dickson Negeri Sembilan turut menjalankan pembiakan kuda laut. Namun, ia dilakukan secara kecil-kecilan bagi tujuan pameran dan pelepasan ke habitat asal. Pusat ikan hiasan ini turut dibuka kepada orang ramai bagi tujuan pendidikan. Berdasarkan pemerhatian dan juga pemantauan yang kita lakukan di perairan Port Dickson ini, memang terdapat habitat kuda laut lah di perairan Port Dickson yang kita kenal pasti, tapi dalam kuantiti yang sedikit dan bermusim lah. Walaupun dalam kuantiti yang sebegitu, kita harapkan populasi kuda laut ini dapat berada di dalam ekosistem perairan di negara kita lah. Di perairan Port Dickson, populasi kuda laut tertumpu di perairan cetek yang dipenuhi batu karang. Bentuk fizikal yang tidak mempunyai sirip renang memaksa kuda laut untuk menghuni perairan yang tidak berarus. Kuda laut memautkan ekornya pada rumpai untuk mengelakkannya dari berada terlalu jauh ke tengah laut. Pusat Penyelidikan Ikan Kebangsaan ataupun NAFISH turut membantu dalam proses konservasi kuda laut di Akuarium Tunku Abdul Rahman, Pulau Pinang. NAFISH mempunyai kepakaran mengkaji punca kematian dan penyakit hidupan akuatik. Jika diminta oleh sesetengah pihak, contohnya daripada Akuarium IPP ataupun daripada pihak FRITD yang mempunyai hatchery, jadi kami akan juga turun untuk memberi sokongan khidmat nasihat kepada mereka.
tentang apa-apa jenis penyakit yang dialami oleh ikan atau peliharaan mereka. Pusat rujukan yang serba lengkap memberikan nilai tambah kepada penyelidikan kuda laut dan spesies marin lain. Semua laporan, rekod serta penyelidikan terdahulu disimpan di sini. Jurnal-jurnal antarabangsa dan perkhidmatan dalam talian turut ditawarkan bagi melancarkan proses rujukan. Tidak semua kuda laut yang dihasilkan akan disimpan sebagai bahan pameran. Anak-anak kuda laut hasil dari pembiakan di dalam tangki akan dibesarkan sehingga melepasi tempoh kritikal iaitu pada usia 3 bulan. Apabila anak-anak kuda laut telah mengubah dietnya kepada udang, ia telah bersedia untuk dilepaskan untuk hidup bebas di habitat semula jadi. Walaupun peratus kemandiriannya tidak mencapai 100% dari jumlah pelepasan, namun usaha ini sedikit sebanyak dapat menambah populasi kuda laut di habitat semula jadi.